Ikuti istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini 2 petang. Anda boleh saksikan melalui berita RTM di TV1 dan juga MyClick, dan yang paling utama juga di Facebook Live Berita RTM. Okey, anda boleh saksikan juga secara eksklusif juga kami bawakan lintas langsung dari Istana Negara bersama dengan Syahril Sarapuddin di sebelah petang nanti. Baik, di akhir segmen kita Selamat Pagi Malaysia, kalau hujung minggu memang setiap minggu kita bawakan selebriti yang telah pun melengkapkan vaksinasi dan kita nak kongsikan pengalaman mereka dan juga perjalanan mereka menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan kali ini kita nak bawakan mereka kita bersama dengan Syiha Zikir. Assalamualaikum pagi Syiha, apa khabar? Selamat pagi. Ya. Okey, Syiha ni sama geng. Kita geng vaksin yang sama. Yes. Oh, macam tu. Ada klan-klan tertentu Belum lengkap, kita dah lengkap. Saya belum lengkap. Okey. Syiha setelah 8 tahun menunggu akhirnya. Akhirnya sebab dalam posting caption 8 tahun menunggu akhirnya mendapat date dan dah pun selesai mendapatkan janji temu. Selesai 2 dos Selesai 2 dos. Bagus ya. Setelah 8 tahun, nampak tak? Itu bermakna apa? Dia apa punya rasa macam bila lah time aku ni tak sabarnya nak ambil vaksin. Rasa macam nak pergi melutut Tolonglah vaksin saya, tolonglah macam tu. Punyalah excited. Rasa kan? Tapi alhamdulillah dah selesai. Alhamdulillah dah selesai. Alhamdulillah. Dah rasanya. Cerita pasal vaksin ni pun yalah, you pun dah lengkap. Saya pun dah lengkap sebenarnya. Lengkap. Dan itu sebab sekarang ni pun kita nak memastikan semua ni kalau boleh lengkap lah kan. Bukan saja dos pertama, dos kedua pun perlu dilengkapkan. Betul. Okey. Sangat tu. Bagi Syiha sendiri, dos pertama bila dapat? Dos pertama dalam bulan 7 rasanya. 10 hari selepas 7 ke 6. Oh ya. Wow. 2 Julai, 12 Julai. Nampak? Saya macam takut lah. Itulah guna dia tahu semua lah. Hui, risaulah saya. Kan? Sebab Syah dia suka update apa apa tahu nak menggalakkan orang ramai juga untuk ikut jejak. Betul. Bagi Syah bukan saja kita as macam di kalangan selebriti ke apa, tapi Syah rasa semua orang patut orang kata share benda ni supaya macam Syiha sendiri pun Syiha ada asma. Mungkin ada kawan-kawan Syah yang lain pun rasa macam takut ambil vaksin, takut ada side effect dan sebagainya. That's why saya mengadakan di situ. Nampak? Side effect dia. Kesan ke? Kesan vaksin ke? Dia boleh macam tu cakap kecintaan sikit. Yang tu dia punya side effect dia. So Syiha nak orang semua tak ada rasa takut, rasa macam disebabkan kat sana, of course. Bagi Syiha, apa yang dah pun diberikan kepada kita, vaksin tu tak kisahlah jenis apa sekalipun, dah pasti kerajaan akan bagikan yang terbaik untuk rakyat kan. So Syiha trust benda tu, dan kat sana pun ada doktor dan sebagainya. Diorang pun akan tanya dulu, you ada sakit apa punya. So kita kena beritahu saya tu itu asma, walaupun lubang hidung besar, tapi saya tak tahu tu asma punya mah. Lepas tu dia akan macam akan letak stiker warna pink dan sebagainya untuk dia nak monitor kita lepas tu. Jadi tak perlu risau punya. Okey, ini pengalaman daripada Syiha sendiri. Memang ada asma yang orang semua takut sebenarnya, takut ada kesan sampingan disebabkan asma tersebut. Okey. Jadi pengalaman dari selain daripada pandai berbahasa Cina, apa lagi side effect yang ada? Okey, side effect dia best. Tahu kenapa best? Kenapa best? Time tu kita punya mengantuk. Padahal kadang-kadang tak pun sebab saja tak nak buat kerja lain. Umur-umur dah mengantuk. Dan ada side effect dia yang kedua ni saya nak share. Mungkin yang ni saya ada share sekejap. Share sikit dekat Instagram hari tu. Saya jadi macam mood mengada tu tau. I rasa macam I sekarang lepas I cucuk vaksin, I nak cempedak. So tolong, I punya family siapa-siapa cari cempedak goreng ke I. So diorang pun macam, alamak, ini efek ke ni? Kita kena pastikan Syiha dapat. So saya dapat. Itulah kepada anda, jangan takut. Bila ambil vaksin, kita buat macam tu. So kita boleh dapat apa kita nak. Alasannya baik. Dah gunakan alasan tu dah pakai cempedak. Bila ada macam kesan sikit macam kesempatan lah. Padahal benda tu tak adalah apa sangat pun.
pun kan. Jadi jangan takutlah benda tu. Tapi yang betul pun bila kita divaksin, kita memang disarankan untuk berehat. Betul. Badan kita sedang melawan untuk cari antibody itu sendiri. Jadi sebab tu rehat tu perlu. Jadi ngada-ngada dia pun lebih sikit. Tapi cuba rehat dia berapa lama? Lama jugalah. Ni bangun-bangun terus betul-betul sebab tidur. Banyak. I macam bangun macam I dah macam ala-ala Korea lah. Rupanya sebab tidur tadi ni kan. Yes, tapi yang penting kita akan rasa lagi selamat. Bermakna siapa pun tak nak orang salah faham macam bila cucuk vaksin seumpama kita dah kebal, bukan, tapi sekurangnya kita dah ada something di dalam badan kita, antibody untuk ni kan, untuk melawan COVID tu. Jadi saya rasa tambah-tambah orang yang lebih berusia macam mak kita semua. So alhamdulillah Syiha pun dah bawa mak Syiha pergi ambil vaksin semua, rasa macam lega sangat. So Syiha tak naklah ada orang yang macam orang-orang tu tak payahlah pergi ambil ke apa benda. Bagi Syiha benda tu sepatutnya yang patut kita utamakan dulu. Penting pelindungan diri ikhtiar kita sebenarnya. Okey, kalau di media sosial Syiha ada update tak masa terima suntikan dos pertama, dos kedua? Yang pertama apa? Adalah itu yang jari Cina itu. 8 tahun saya daripada turun kereta dalam kereta. Respon fan Syiha. Macam mana? Respon positif mah. Positif lah. Dia terus macam positif mah. Macam itulah. Tapi alhamdulillah respon yang sangat positif dan yang paling buat saya banyak happy punya apabila saya menerima itu DM mengatakan, Kakak Syiha, saya mau mengucapkan thank you so much. Saya cakap kenapa? Sebab sebenarnya saya banyak takut mau pergi itu vaksinnya. Tapi lepas saya waktu kakak sangat happy pergi ambil vaksin, saya tulus daftar itu masih sejahtera mah. Bayangkan masih sejahtera pun tak nak daftar sebab dia rasa macam takutlah benda ni. Sebab mungkin kalau kita baca benda yang viral yang belum ada kepastian, itulah masalahnya. Masalahnya. Sebab benda yang kita tak pasti, kita jangan cuba-cuba kita nak share ataupun kongsikan. So inilah yang bawa orang kata apa, mudarat. Nampak mudarat kepada rakyat-rakyat ni kan. So Syiha tak nak di kalangan selebriti saja, semua. Mungkin abang kameraman sekarang pun boleh balik buat video untuk ajak orang. Ya. Semua orang boleh selebriti sekarang ni untuk apa orang kata beri pengaruh kepada orang lain. Mana tengok Syiha sendiri pun dah mainkan peranan. Walaupun ada orang bimbang kata macam takut tapi Syiha dah buktikan. Alhamdulillah semuanya okey. Alhamdulillah. Itu dia pengalaman di vaksin. Tapi dalam masa yang sama juga tak tengok terus cakap. Maknanya geng vaksin sama. Okey, jadi kita nak tahu jugalah kenapa bagi Syiha sendiri kan ramai sebenarnya pada kita ni perlu mendapatkan vaksin tu dan kenapa kita penting untuk mencapai imuniti kelompok tu. Mesti nak bagi tahu dekat semua orang. Ini penting ni sebab ramai masih lagi yang ragu-ragu. Anda lebih yakin? Dia takut. Dia itu tau. Dia macam very simple jawapan. Jawapan dia macam anda lebih yakin? Rasa selamat. Rasa bagus. Lupa dia dapat cempedak. Cempedak. Saya tak dapat. Okey, bagi Syiha sendiri kan dia macam mana nak cakap kita punya sekarang ni apa yang kita buat sekarang ni, kalau orang tak ambil vaksin, kita sebenarnya kita nak semua orang dalam keadaan ataupun berada dalam satu kelompok yang selamat untuk semua orang. That's why dengan apa yang disarankan, macam contohlah contoh boleh ambil video untuk ambil ni, kita untuk nak mengelakkan daripada benda-benda yang mungkin terlepas pandang sebab kita faham kita punya frontliner semua letih. So benda tu kita nak jaga. So in case kita tak dapat yang sempurna, at least kita boleh ambil lagi sekali dan itu menyebabkan orang lain pun akan safe juga. Maknanya tak adalah bila saya cakap I dah settle second dose, rupanya second dose tu mungkin ada kekurangan sikit kat mana-mana yang tak lengkap dan sebagainya kan. Jadi saya harap sangat sebab ada lagi yang Syiha terbaca juga orang-orang yang masih lagi ragu-ragu sampaikan dia dah dapat tarikh vaksin tapi di cancel. Dia cancel sendiri sebab dia rasa macam I'm not ready. I tak ready, rasa was-was dan sebagainya. Bagi Syiha trust benda tu, korang tak perlu nak ragu apa-apa lagi. Dekat sana semuanya doktor-doktor yang ada dekat sana kan. Dan macam mana Syiha cakap tadi, please daftar segera. Dan saya percaya sekarang ni kita sebenarnya dah ramai dah ambil vaksin, which is Syiha rasa sangat-sangat happy bila tengok ada makin ramai kan. So tinggal beberapa kelompok lagi yang mungkin rasa was-was. Kalau anda rasa was-was tak nak dihantui oleh saya,
make sure daftar segera. Sekarang ini juga. okey. Sekarang. Nanti kalau Syiha datang dalam mimpi, bahaya. Okey. Pakai maskot cempedak. Okey. Baik. Dalam masa yang sama juga ya, dalam apa ni, orang kata Syiha sebagai seorang selebriti memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, tak dinafikan perjalanan karier pun mantap. Tahniahlah diucapkan sebab mana Syiha sendiri mengharumkan nama negara apabila diumumkan sebagai penerima trofi Best of Asian Pop dalam acara Intercontinental Music Awards 2021 kelulaan agensi berpangkalan di Los Angeles, Amerika Syarikat. Tahniah Syiha. Kami berbangga. Thank you so much. Nampak tak? nampak Tadi terus. Cina. Sekarang dia Ini macam apa, Inggeris Pfizer? sikit lah. Kan? Terima Okeylah. kasih banyak-banyak. Siapa terkejut sebenarnya bila menang tu. Macam, macam terkejut tu lah kan. Tapi Alhamdulillah, maknanya ada orang luar yang diadili oleh, bagi saya bukan calang-calang jurinya. Bila dia nampak something yang special untuk lagu Ewo, mana lagu tu ciptaan daripada Ezra Kong dan Syiha pun featuring dengan Oki. Saya rasa sangat-sangat rasa macam lega sangat. Alhamdulillah orang luar boleh nampak benda tu kan. Ya. Dan Okey. yang paling penting dalam pandemik pun masih lagi keluarkan single baru. Ya. Cerita sikit. Okey. Alhamdulillah Syiha sebenarnya Syiha sangat sensitif dengan keadaan sekarang. Syiha seorang yang sangat mudah touching tau. Syiha seorang yang sangat sensitif sebenarnya. Orang mungkin nampak Syiha macam gelak happy, tapi Syiha mudah tersentuh. Jadi Syiha pun tak nak follower-follower Syiha berada dalam keadaan di mana sentiasa kita berada dalam kemurungan, kesedihan. Dan Syiha juga seorang yang sangat memahami di mana Syiha cuba untuk nak bagi vibe positif tu kepada semua orang. That's why sampai sekarang Syiha try untuk dekatkan di antara Syiha dan juga followers dengan pelbagai medium. Selagi mana Syiha boleh dekat dengan diorang, selagi tu Syiha nak ada. So that's why Syiha keluarkan lagu Irama ni, di mana Syiha nak bagi vibe yang positif. Syiha nak spread the love dekat orang supaya at least Syiha nak mengukir senyuman kepada semua orang yang dengarkan lagu ni nanti. Ya, ni pasal apa sebenarnya lagu ni? Love. Dia ada gaya tau. Love. Cinta nasib baik tak? Ciptaan, lirik Okey. lagu ini? Ciptaan daripada 3 orang komposer, daripada Iki Hugh, Firdaus Rahmat dan juga John Jive. Yang ni juga dia punya lagu ni first time Syiha ada lagu pop reggaeton. Reggae. Ya, reggaeton tau. Terbaik. Mesti suka reggae. Dan satu lagi baru semalam dilancarkan Ya, 20 hari bulan. betul lah, hari semalam. Jumaat. Ya, hari ni hari apa? Sabtu kan? Hari Sabtu. Baru Sangat ni, baru sangat ni. Apa ni Syiha? Semalam. lupa. Jadi panas sebab persembahan di Selamat Pagi Malaysia. Untuk Yes, masa panas Penampilan pertama. live kan? setelah sekian lama. Ya, terima kasihlah banyak-banyak. Syiha sebenarnya rindu dengan mic. Finally dapat juga pegang mic ni sekejap lagi. Kan. Okey. Okey, itulah. Tapi dengan kalau dah selepas ini kelonggaran diberikan khususnya bagi pengkarya seni yang dah lengkap vaksin, diberikan kelonggaran, bagaimana Syiha akan leganya artis khususnya bagi penggiat seni ni akhirnya dapat berkarya semula. Ya, betul. Bukan saja kami di hadapan di atas pentas, tapi orang-orang belakang tabir juga pastinya pasti akan lebih, orang kata, lega semua kan. Tapi bagi Syiha, apa yang kita lalui sekarang ni, kita lalui sama-sama untuk kebaikan kita semua juga. Yang pastinya walaupun kita duduk dekat rumah, kita kena, kalau kita nak lagi okey, kita kena dengar lagu Irama. Saya tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena. Tapi tak kira, saya nak bagi tahu juga. Faham So korang boleh tengok dekat YouTube Alternate Records and Talents. Dekat situ dah pun diriliskan lirik video dan coming soon. Korang kena subscribe juga dekat YouTube Todak Music sebab kita insya-Allah akan keluarkan music video dia pula. Okey, jadi tunggu sama-sama nantikan ya. Jadi di penghujung nanti akan kita sama-sama saksikan persembahan pada Syiha. Memang kita dah lama kat studio ni, dah lama tak rancak dengan persembahan secara live. Dan eksklusif Malaysia pertama kali kemunculan secara live. Betul. Baik Syiha, kepada peminat anda juga seluruh rakyat Malaysia lah berkenaan dengan satu, vaksin, dan kedua lagu single terbaru ni. Okey, kepada semua yang tengah menonton sekarang ni, macam mana saya cakap tadi, yang mana belum mendaftar, silakan mendaftar. Yang mana orang kata tengah berdebar-debar untuk nak pergi
pergi vaksin. Sebab Syiha dapat banyak DM. Kak Syiha, saya besok pergi vaksin macam mana ni, risaunya. Jangan risau. Percayalah, macam Syiha sendiri pun, Syiha sangat bagi 150% kepada kerajaan kita, KKM dah pun bagi yang the best untuk rakyat, of course, semestinya. Jadi jangan dengar ataupun percaya dengan benda-benda yang tular, yang kita tak tahu fakta tu betul ataupun tidak. Dan jangan lupa untuk dengarkan single terbaru daripada saya, Syiha Zikir, berjudul Irama, di mana Syiha sebenarnya mengharapkan lagu ni pula akan dapat tempat di hati anda semua, di mana inilah orang kata di antara Syiha take the risk lah, maknanya dalam keadaan PKP sekarang ni untuk keluarkan single baru, tapi disebabkan Syiha nak try to at least bagi korang rasa happy sikit. Yes, vibe positif tu Syiha keluarkan Irama. So boleh tengok dekat YouTube Alternate Records and Talent. Ya, Okay. tapi sebelum tengok kat YouTube, kita saksikan persembahan secara live di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Syiha, all the best untuk anda ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami bermula 8 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Sekali lagi kami nak war-warkan untuk anda, sebelah petang kita ada satu acara atau program khas, iaitu istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2 petang nanti di saluran berita RTM TV1 dan juga di aplikasi. Ya, dan sebelah malam ini bicara khas Mandat Istana dan Harapan Rakyat bersama yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Syamrayu Abdul Aziz, penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Negeri Mara, dan juga Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Juga boleh tonton melalui saluran berita RTM TV1 dan juga Facebook Live Berita RTM dan juga RTM MyClick. Okey, jadi jangan lupa bicara khas yang akan ditonton kepada anda pada pukul 9 malam nanti. Iya. Okey, kami